Selamat pagi dan selamat sejahtera kepada guru-guru dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Ilana Syatul Amira Saidi binti Abdullah. Nama saya ialah Kek Sudah Sifadi. Nama saya ialah Yakanda Pong Suwan. Kami dari kumpulan Sky. Hari ini kami ingin membentangkan tentang sejarah tingkatan 3 bab 2/4 pentadbiran negeri-negeri Kelat. Pengenalan. Negeri-negeri Kelat mengalami perubahan pentadbiran sejak pembentukannya pada tahun 1826. Pada peringkat awal, negeri-negeri Kelat ditadbir oleh Kerajaan British di India. Pada tahun 1867, pentadbiran negeri-negeri Kelat dipindahkan ke Pejabat Tanah Jahan London. Ini ialah logo Pejabat Tanah Jahan London. Negeri-negeri Selat di bawah Kerajaan British di India 1826 hingga 1867 terbahagi kepada dua, iaitu negeri-negeri Selat di bawah SHTI 1826 hingga 1857 dan NNS di bawah Pejabat India 1858 hingga 1867. 1. Negeri-negeri Selat di bawah SHTI 1826 hingga 1857. Negeri-negeri Selat diketuai oleh Gubernur. Residen konsuler dilantik membantu Gubernur menjalankan pentadbiran. Pulau Pinang menjadi pusat pentadbiran pertama. Tahun 1832, pusat pentadbiran dipindah ke Singapura kerana lebih strategik dan maju berbanding dengan Pulau Pinang. Ini adalah bendera SHTI. 2. Negeri-negeri Selat di bawah Pejabat India 1858 hingga 1867. Undang-undang British dikuatkuasakan di negeri-negeri Selat. Pembentakan yang berlaku di India menyebabkan Pejabat India tidak mampu mentadbir negeri-negeri Selat dengan baik. Pejabat India tidak memberikan perhatian sewajarnya bagi melindungi pedagang negeri-negeri Selat. Hal ini menimbulkan rasa tidak puas hati dalam kalangan pedagang negeri-negeri Selat. Negeri-negeri Selat di bawah Pejabat Tanah Jajahan 1867 hingga 1946. Golongan pedagang dan penduduk tempatan yang tidak berpuas hati dengan pentadbiran Pejabat India telah mendesak Pejabat Tanah Jajahan di London mengambil alih pentadbiran negeri-negeri Selat. Pada 1 April 1867, negeri-negeri Selat diisytiharkan sebagai tanah jajahan British dan diletakkan di bawah tanggungjawab Pejabat Tanah Jajahan di London. Seterusnya, Majlis Perundangan ditubuhkan di negeri-negeri Selat untuk meluluskan undang-undang sendiri. Negeri-negeri Selat di bawah Pejabat Tanah Jajahan 1867 hingga 1946. Fakta pemindahan pentadbiran negeri-negeri Selat ke Pejabat Tanah Jajahan London. Tiada wakil negeri-negeri Selat dalam Majlis Perundangan di India yang meluluskan undang-undang bagi negeri-negeri Selat. Pejabat India gagal mengawal masalah rompakan terhadap kapal dagang dan pertelingkahan kumpulan Cina di negeri-negeri Selat. Pejabat India mahu menjadikan mata wang rupi India sebagai mata wang negeri Selat menggantikan mata wang dolar sepayuk. Cadangan pejabat India mengenakan cukai pelabuhan di negeri-negeri Selat boleh menjejaskan kemakmuran taraf pelabuhan bebas. Pejabat India menjadikan negeri-negeri Selat sebagai tempat buangan banduan telah menjejaskan imej negeri-negeri Selat sebagai pusat perdagangan. Ini adalah kepingan shilling dolar sepayuk. Struktur pentadbiran negeri-negeri Selat di bawah Pejabat Tanah Jajahan London pada 1 April 1867, negeri-negeri Selat diisytiharkan sebagai tanah jajahan British. Diletakkan di bawah tanggungjawab Pejabat Tanah Jajahan di London. Perundangan ditubuhkan di negeri-negeri Selat untuk meluluskan undang-undang sendiri. Rumusan.
Pembentukan dan pentadbiran negeri-negeri Selat merupakan penerusan perluasan kuasa British di negara kita. Pelbagai strategi digunakan oleh British untuk menduduki Pulau Pinang, Singapura dan Melaka yang strategik untuk menjamin kepentingan politik dan ekonomi di alam Melayu. Peristiwa ini memberikan iktibar kepada kita kepentingan mempertahan keistimewaan yang ada di negara kita daripada dieksploitasi oleh orang asing. Selain itu, pentadbiran yang sistematik dan urus tadbir yang baik penting bagi melindungi kepentingan negara kita. Soalan objektif. 1. Pada 1 April 1867, negeri-negeri Selat diletakkan di bawah tanggungjawab pejabat tanah jajahan British di London. Apakah kesan langkah tersebut kepada status negeri-negeri Selat? A. Mendapat perlindungan British. B. Menjadi tanah jajahan British. C. Menjadi negeri naungan British. Jawapan B. Menjadi tanah jajahan British. 2. Pusat pentadbiran negeri-negeri Selat berpindah dari Pulau Pinang ke Singapura pada tahun 1832. Mengapakah perkara tersebut berlaku? A. Kedudukan Singapura yang lebih strategik. B. Pulau Pinang menghadapi masalah serangan lain. C. Pemberontakan berlaku di Pulau Pinang oleh orang asing. D. Ketidakpuasan hati dalam kalangan pedagang negeri-negeri Selat. Jawapannya A. Kedudukan Singapura yang lebih strategik. Soalan esei. 1. Apakah faktor-faktor pemindahan pentadbiran negeri-negeri Selat ke pejabat tanah jajahan London? Faktor-faktor pemindahan pentadbiran negeri-negeri Selat ke pejabat tanah jajahan London ialah masalah rompakan. Hal ini demikian kerana pejabat India gagal mengawal masalah rompakan terhadap kapal dagang dan pergaduhan kumpulan Cina di negeri-negeri Selat. Faktor yang kedua pula ialah tiada wakil negeri-negeri Selat dalam Majlis Perundangan di India. Kesannya, tiada sesiapa yang dapat meluluskan undang-undang bagi negeri-negeri Selat. Selain itu, faktor seterusnya ialah cukai pelabuhan diperkenalkan. Hal ini demikian kerana cadangan pejabat India mahu memperkenalkan cukai pelabuhan yang baharu di negeri-negeri Selat. Dengan ini, kemakmuran dan taraf pelabuhan bebas di negeri-negeri Selat akan terjejas. Faktor yang keempat pula ialah penggantian mata wang. Misalnya, pejabat India mahu menggantikan dolar Sepanyol dengan mata wang rupi India untuk digunakan di negeri-negeri Selat. Kesannya, penduduk tempatan tidak akan berpuas hati dengan penggantian mata wang ini kerana bagi mereka, dolar Sepanyol lebih sesuai digunakan berbanding mata wang rupi India. Seterusnya, faktor yang terakhir ialah tempat pembuangan banduan. Hal ini kerana pejabat India mahu menjadikan negeri-negeri Selat sebagai tempat pembuangan banduan. Natijahnya, imej negeri-negeri Selat sebagai pusat perdagangan akan terjejas. 2. Apakah perbezaan di antara pentadbiran negeri-negeri Selat di bawah SHTI dengan pentadbiran negeri-negeri Selat di bawah pejabat India? Perbezaan di antara pentadbiran negeri-negeri Selat di bawah SHTI dengan pentadbiran negeri-negeri Selat di bawah pejabat India adalah ketika negeri-negeri Selat ditadbir di bawah pentadbiran SHTI, negeri-negeri Selat diketuai oleh Gubernur. Selain itu, Residen Konsuler dilantik untuk membantu Gubernur menjalankan pentadbiran. Tambahan pula, Pulau Pinang dijadikan pusat pentadbiran yang pertama. Kemudian, pada tahun 1832, pusat pentadbiran negeri Selat ditadbir di bawah pentadbiran pejabat India pula. Undang-undang British dikuatkuasakan di negeri-negeri Selat. Selain itu, pemberontakan yang berlaku di India mengakibatkan pejabat India tidak mampu mentadbir negeri-negeri Selat dengan baik. Tambahan pula, pejabat India tidak memberikan perhatian yang sewajarnya untuk melindungi pedagang negeri-negeri Selat. Kesannya,
Keadaan ini telah menimbulkan rasa tidak puas hati dalam kalangan pedagang negeri-negeri Selat. Soalan ketiga. Pembentukan dan pentadbiran negeri-negeri Selat merupakan penerusan perasaan kasar British di negara kita. Pentadbiran sistematik dan urus tadbir yang baik penting bagi melindungi kepentingan negara. Uraikan kepentingan pentadbiran yang sistematik dalam memajukan negara Malaysia. Kepentingan pentadbiran yang sistematik dalam memajukan negara Malaysia ialah dapat meningkatkan kerjasama ekonomi dengan negara luar. Hal ini demikian kerana pentadbiran sistematik dapat menarik pelabur-pelabur asing untuk melabur di Malaysia. Pelabur asing akan rasa yakin dan sanggup mengeluarkan modal untuk mendirikan kilang di negara kita. Sebagai contoh, wujud kerjasama pelabur dengan negara China dalam sektor pembuatan. Oleh itu, kerjasama ini dapat meningkatkan ekonomi negara setanding dengan negara-negara maju yang lain. Pelaburan negara asing di negeri ini juga dapat membuka peluang pekerjaan kepada rakyat tempatan. Secara tidak langsung, tanda pengangguran menurun dan masalah berjenayah juga akan berkurangan. Contohnya, kes merompak, meragut dan mencuri merosot. Kesimpulannya, rakyat dapat menikmati taraf hidup yang lebih baik. Sekian, terima kasih.